Saya boleh beli lah. Ha? Boleh beli kan? Eh. Saya takut pakai sekolah tadi, takut tak boleh beli pula. Apa tu? Sorok-sorok sikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam 999. Vape pakai buang mengandungi nikotin menjadi ketagihan baharu buat remaja dan juga kanak-kanak. Harganya murah, rekaannya pula pelbagai bentuk dan mudah didapati di pasaran. Justru menarik minat golongan bawah umur untuk membeli peranti itu. Etika peniaga juga terpesong apabila ada yang berani menjual vape pakai buang ini kepada golongan pelajar sekolah dan remaja bawah 18 tahun. Sejak kebelakangan ini, penggunaan vape khususnya pot pakai buang semakin popular dalam kalangan pengguna termasuk pelajar sekolah dan situasi ini mencetuskan kebimbangan. Hal ini kerana vape pakai buang itu dijual pada harga murah, bentuk rekaannya yang pelbagai fashion dan pelbagai perisa serta dijual pula secara terbuka termasuk di kedai-kedai berhampiran sekolah, jelas menarik minat golongan bawah umur untuk memilikinya. Saya baru mau hisap ni. Ini disposable kan? Ha? Disposable kan? Ha. Mau tengoklah mana yang sedap. Semua sedap lah. Semua sedap. 35 bos. Ha? 35. Dia 35 lah. Lebih mengejutkan, ada pemilik premis mengakui menjual peranti pakai buang itu kepada para remaja tanpa menghiraukan faktor usia mereka. Budak-budak sekolah ada beli tak? Budak-budak sekolah pun ada. Ada apa? Mereka main pakai baju sekolah tak? Budak-budak main pakai baju sekolah tak? T-shirt pun ada. Sekolah pun ada. Pakai baju sekolah tak? Dia pasal murah kot lah. 15 je. Tu yang budak-budak pun main beli. Budak-budak selalu main ambil apa? Itu rebong ya. Dia dekat budak sekolah ni tak jadi apa-apa masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pakitan paling. Thank you abang. Alright. Berikutan itu, kami melakukan eksperimen sosial bagi melihat tahap keprihatinan pemilik premis ke atas penjualan vape pakai buang kepada golongan bawah umur. Okey. Hari ini kami akan menjalani eksperimen sosial di sekitar kawasan Petaling Jaya dan Haikal, responden kami yang berusia 21 tahun, mengenakan pakaian baju sekolah dan akan membeli peranti vape pakai buang ini di dua buah restoran yang berbeza yang kami difahamkan menjual peranti ini secara terbuka. Jadi kita akan bakal lihat sekiranya premis-premis ini menjualnya secara mudah kepada golongan remaja bawah umur dan adakah benar murah dan mudah didapati oleh golongan remaja walaupun berpakaian baju sekolah. Lokasi pertama, sebuah restoran beroperasi secara 24 jam yang didakwa menjual pelbagai jenis vape pakai buang pada kadar puluhan ringgit. Pak, dispo sini paling banyak puff apa ada? RM10,000 ya. 10,000. Banyak-banyak lah. Ya, banyak-banyak. Oh, berapa itu? Terus beli sampai 5 saya punya RM40. RM40 boleh. Ada nikotin ke tu? Masih isi ini 3 buat. 30 saja. Ya. Boleh ambil lah itu. Kami juga ke lokasi seterusnya iaitu sebuah kedai makan yang terletak kira-kira 100 meter dari premis pertama. Flavor apa tu? Banana. Banana. Saya boleh beli lah. Ha? Boleh beli kan?
Kalau takut pakai sekolah tadi takut tak boleh beli pula. Apa tu? Sorok-sorok sikit. Tengok hisap dulu kalau okey. Okey ah. Kalau okey you check. Okey, thank you bos. Hasil eksperimen sosial kami, responden kami berjaya membeli 2 peranti vape pakai buang pada harga RM35 dan RM40 dan berdasarkan pemantauan, peniaga langsung tidak bertanyakan tentang usia responden kami maupun baju sekolah yang dikenakan. Sekadar bertanyakan berapa puff atau sedutan yang diingini daripada setiap vape pakai buang ini. Jadi jelas terdapatnya peniaga yang langsung tidak ambil pusing mengenai isu penagihan yang bakal melanda para remaja. Nah, apa yang merisaukan adalah sekadar keuntungan sahaja walaupun menyalahi etika penjualan vape pakai buang ini terhadap golongan remaja. Penggunaan vape pakai buang dikuatiri boleh menjadi titik permulaan kepada para remaja untuk menghisap rokok kerana ia turut mengandungi nikotin yang boleh merangsang reseptor sehingga membebaskan sebatian dopamin yang menyebabkan ketagihan. Trend peranti vape pakai buang ini boleh mendatangkan ancaman baru kepada masyarakat, termasuk golongan bawah umur, remaja dan juga kanak-kanak. Siapakah yang perlu bertanggungjawab dalam konteks ketagihan dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja? Adakah bermula dari rumah atau penguasaan yang perlu diperketatkan? Kami bertemu Presiden PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan bagi mendapatkan pandangan beliau. Kita agak risau perkara ini berlaku khususnya di persekitaran sekolah. Saya dapati misalnya penjualan vape pakai buang akan terbuka dengan luasnya. Apatah lagi kalau kita lihat berbagai jenis corak, fashion dan mudah diakses. Ini boleh masuk dalam poket, masuk dalam baju masing-masing, dalam beg tentunya, dan ini dapat mengabui ibu bapa dan penjaga di sekolah. Mungkin dikatakannya ini sebagai gula-gula ke sweet dan sebagainya. Mau tidak mau ini adalah satu budaya yang makin lama menggalakkan perokokan atau merokok. Peranti vape dicadangkan hanya dijual di kedai-kedai eksklusif dan lokasinya pula tidak berhampiran sekolah. Selain itu, pemeriksaan mengejut perlu kerap dilakukan oleh para guru bagi mengekang budaya menghisap vape pakai buang dalam kalangan pelajar. Soalnya kerana apa-apa tindakan tak boleh berseorangan. Mestilah bersama dan semua ambil tindakan. Bagi saya, ini adalah tanggungjawab kita semua. Di sekolah, saya kira perlu adanya pemantauan kepada anak-anak itu dan juga persekitaran sekolah. Nampak jelas mereka kadang-kadang berkongsi barangkali jenis-jenis vape mereka ada fashion untuk menunjuk dan bersaing-saing. Jadi ini tidak sihat. Pihak sekolah memberi kaunseling pada pelajar, kaunseling pada ibu bapa, kaunseling even pada penjual, dan banyakkan barangkali ceramah-ceramah yang didatangi bukan hanya daripada barangkali doktor tetapi juga agamawan, perspektif jiwa dan sebagainya. Itu di antara langkah-langkah yang saya lihat. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor antara agensi penguatkuasa yang aktif menggerakkan operasi di kawasan larangan merokok dalam usaha memastikan pengguna khususnya generasi muda bebas ketagihan, nikotin dan hasil tembakau. Pot pakai buang yang dijual di gerai berhampiran dengan pemis makanan didapati menjadi pemangkin kepada para pelanggan termasuk mereka yang di bawah umur untuk menghisap peralatan itu di kedai-kedai makan. Dan sepanjang tahun 2022, sebanyak 361 notis kompaun telah dikeluarkan kepada OBD atau dipanggil orang belum dewasa atas kesalahan menghisap bahan yang mengandungi tembakau dan nikotin di sekitar negeri Selangor. Aksi sekumpulan remaja yang menghembus asap daripada vape pakai buang di restoran ini mengundang padah apabila mereka antara yang dikompaun RM250.
Sini dia, hari ini kita ada operasi untuk peraturan kawalan nasi tembakau 2004. Jadi kawasan makan dan minum, restoran tak dibenarkan merokok, vaping. Tahu kan? Tahu. 2019 dah benda ni. Biasalah manusia buat silapan. Tapi untuk adik ni peringkat ni dah terjebak ni, minta berhentilah. Selain itu, pemilik premis turut dikenakan kompaun kerana gagal memastikan restorannya bebas asap, antaranya rokok dan vape. Hisap dekat restoran You memberi kebenaran. Ya, faham. Saya faham awak. Makan saja, tak ada vape, tak ada rokok. Kita akan keluarkan satu notis tawaran kompaun pada you, kepada restoran. Bukan saja malam ni you tengok ada buat enforcement, you datang, you bagi kerjasama, tapi sampai bila-bila you kena ingat. Dia punya kawasan kita akan datang balik tengok nanti mestilah. Okey, nanti saya bagi tahu lah. Terima kasih bang banyak sama-sama dia bagi tahu. Operasi yang dijalankan selama 2 jam di 10 buah premis ini berjaya mengeluarkan 52 notis kompaun atas pelbagai kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Okay, untuk remaja bawah umur ini kita kategorikan sebagai orang belum dewasa yang mana proses yang sama dengan sesiapa yang menghisap rokok, iaitu kita akan keluarkan notis. Notis itu juga kita akan maklumkan pada parents ataupun pihak sekolah lah. Kebiasaannya. Kalau di bawah orang belum dewasa ini, kompaun yang dikeluarkan hanya RM50. Manakala yang menjual kepada OBD ini adalah RM500. Jadi penguatkuasaan ini kita akan teruskan dari masa ke semasa lah. Justeru, didikan mengenai bahaya vape pakai buang perlu bermula dari rumah dan sekolah bagi mengekang ketagihan nikotin dalam kalangan remaja. Selain itu, sikap tidak bertanggungjawab peniaga menjual vape pakai buang kepada murid sekolah dan golongan bawah umur perlu diambil tindakan. Pintu tutup, pintu terketat. Basta. Menutup pintu masuk utama seolah-olah seperti tidak beroperasi bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa. Itu taktik licik sebuah pusat hiburan di Jalan Pudu yang menyediakan khidmat gadis pelayan pelanggan warga asing. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Basta. Tadi ada orang lari, aku ikut lari sajalah. Pemegang penganan sebelah kiri, bagasi sebelah kanan. Terima kasih kerana hadir untuk bagi kita malam ini. Hasil risikan dan intipan, Jabatan Imigresen Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah melakukan serbuan ke atas sebuah pusat hiburan di Jalan Pudu, Kuala Lumpur. Tepat jam 12.30 malam, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 10 km dari Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Ketika serbuan di tingkat 2 premis berkenaan, pihak imigresen mendapati terdapat ruangan yang masih dalam pembinaan dipercayai diwujudkan dengan sengaja bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pintu tutup, pintu terketat. Tutup. Namun, helah itu terbongkar apabila pemeriksaan mendapati tingkat 3 dan 4 premis terbabit digunakan untuk pelanggan berhibur. Samuel, sakit kau. Saya dulu. Bisa. Pas.
Pihak imigresen turut menemukan sebuah tempat persembunyian khas dipercayai untuk pelanggan dan gadis pelayan-pelanggan warga asing di sebalik ruangan simpanan barang di dalam premis. Duduk. Pelanggan wanita warga asing berusia 25 tahun ini mendakwa hadir ke pusat hiburan untuk berhibur bersama rakannya. Dari mana? Datang sini daripada mana? Daripada Indon. Dari Indon. Iya. Baru 2 hari sini? Baru 2 hari sampai. Datang dengan siapa? Saya sendiri. Sendiri? Sudah bukan kerja sini? Tak. Tadi kenapa nyuruh? Siapa? Kenapa nyuruh? Kenapa duduk sini? Saya ikut saja. Ikut? Kawan ada sini? Tak ada. Tak ada? Ikut siapa tadi? Kawan. Kawan? Tadi kata tak ikut kawan? Ya, saya ikut. Tadi ada orang lari, aku ikut lari sajalah. Iya. Go. Basta. Jadi kerja. Ya, sini kerja. Handphone, kasih keluar. Handphone. Abangkan kanan sebelah kiri. Bagasi sebelah kanan. Susulan itu, wanita warga asing berusia 26 tahun ini yang disyaki bekerja sebagai GRO disiasat mengenai keberadaannya di premis ini. From Thailand. Yes. How long you been here? I think six months. Yep. But you have valid passport lah? Yeah. Yeah, valid passport. Okay. You work here? Yes. How long you been working here? 6 months. 6 months. So you come here and then you work here lah? Yep. Nothing Yeah, other than that? but I got boyfriend here. Your boyfriend also from Thailand? No. Malaysian. Malaysian. Okay. You stay here? Yeah, with my boyfriend. With your boyfriend. Okay. Your boyfriend know you working here? Yes. Sedap. Okay. Hey, dua. Operasi bersepadu ini diketuai Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Syamsul Badri Mohsin bersama 100 pegawai dan anggota termasuk 46 orang dari pasukan taktikal khas PASTA. Pemeriksaan di premis 4 tingkat ini turut dibantu oleh 2 pegawai dan 6 anggota pasukan polis Diraja Malaysia untuk kegiatan haram di pusat hiburan ternama ini. Menurut Syamsul Badrin, pihaknya mendapati rata-rata wanita warga asing yang bekerja sebagai pelayan pelanggan di pusat hiburan ini menggunakan pas lawatan sosial. Ada yang kita dapat tadi memang tak ada pas langsung, tak ada pasport, kosong, dan kita dapati juga ada tadi yang datang sebagai pelancong dan ada juga memang ada pas pekerja lah tadi dari pelbagai sektor lah. Pihaknya turut mengesan modus operandi pusat hiburan tersebut yang menutup pintu masuk utama seolah-olah tidak beroperasi bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa. Memang operasi ini kalau kita tengok daripada luar memang dia nampak tertutup lah. Memang kita olah-olah memang tak ada apa-apa aktiviti. Dan kalau kita tengok dalam tu dia ada 4 tingkat. Ada tingkat-tingkat yang memang dalam construction pun. Dan dalam tempat ini memang dia ada banyak-banyak bilik. Macam bilik karaoke. Tadi pun kita ada mendapat menjumpai beberapa bilik-bilik rahsia yang mana digunakan oleh pekerja-pekerja itu untuk melarikan diri lah atau menyorok semasa operasi. Seramai 127 individu warga asing berusia lingkungan 20 hingga 45 tahun ditahan, terdiri daripada 104 wanita dan 23 lelaki. Kesemua ditahan dibawa ke depo tahanan imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut.
Laporan Ainul Abdul Rauf, 999. Sepasang suami isteri yang terlibat dalam sindiket pengedaran dadah ditahan di sebuah rumah dengan sepucuk pistol revolver. Pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM30,000 turut dirampas. Kejayaan Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Pasangan yang masih menganggur itu telah ditahan dalam 2 serbuan berasingan pada 23 Februari. 2 paket syabu seberat 51 gram turut ditemui bersama suspek lelaki ketika serbuan pertama pada jam 11.45 malam di pekarangan sebuah apartmen di Kelugur, Pulau Pinang. Hasil siasatan lanjut, polis kemudian menyerbu rumah suspek dan menahan isterinya yang berusia 43 tahun bersama 9 paket plastik mengandungi dadah jenis syabu dan heroin beranggaran RM30,900 beserta sepucuk revolver dan 5 butir peluru. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan benzo serta mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Sindiket juga dipercayai bergiat aktif sejak pertengahan 2022 bagi pasaran tempatan dan dijual di sekitar Pulau Pinang. Dalam satu serbuan yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Perak, satu sindiket penyelewengan diesel berjaya ditumpaskan di kawasan perindustrian Seri Rapat, Ipoh, Perak. Beroperasi di sebalik perniagaan Jubin, helah ini berjaya dihidu hasil risikan dan pemantauan selama 2 minggu dengan tertangkapnya 3 individu di dalam serbuan ini. Sindiket dipercayai membeli minyak diesel menggunakan lori yang telah diubah suai, mempunyai tangki tambahan dan ditutupi dengan kanvas sebelum menghantar diesel ke sebuah premis yang berselindung di sebalik perniagaan Jubin. Hasil serbuan, 83 tangki berisi minyak disyaki diesel dianggarkan sebanyak 8,000 liter berjaya dirampas. Susulan kejadian mesin ATM diletupkan di sebuah bank di Setia Alam pada 23 Februari lalu, polis kini telah menahan 3 lelaki tempatan di 3 lokasi berasingan. Suspek pertama berusia 43 tahun dipercayai dalang utama telah ditahan di sebuah bengkel dipercayai tempat kerjanya di Kuang Gombak dan polis turut merampas sebuah tong gas mempunyai tumpukan hijau yang dipercayai digunakan untuk meletupkan mesin ATM. 2 lagi suspek berusia 30 dan 33 tahun ditahan di rumah masing-masing di Meru, Kelang ketika mereka sedang mencuci wang hasil rompakan menggunakan cecair peluntur. Susulan penangkapan 3 suspek itu, 2 lagi kes letupan mesin ATM yang berlaku di Meru pada Disember 2020 dan Februari tahun lalu dapat diselesaikan. Setiap perjanjian jual beli telah dinyatakan keluasan petak masing-masing. Ubah suai tanpa memikirkan keselamatan pihak lain. Itu tindakan beberapa pemilik kediaman jenis pangsapuri yang melakukan pengubahsuaian melampau tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan. Bukan sahaja melanggar undang-undang, malah turut menjejaskan keselamatan penghuni rumah yang lain. Tinjauan 999 di daerah Kajang mendapati pengubahsuaian tersebut sudah pun menjadi norma masyarakat gara-gara ada yang sudah melakukan renovasi itu sejak belasan tahun yang lalu. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Ubah suai rumah tanpa kebenaran dan melampau. Hal ini bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah berisiko menjejaskan keselamatan penghuni rumah yang lain.
Menurut Akta Pengurusan Strata 2013 Akta 757 serta Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, sebarang kerja-kerja pembinaan, pengubahsuaian dan penambahan daripada struktur asal perlu mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa tempatan PBT. Bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, tular beberapa pangsapuri sekitar ibu negara membuat pengubahsuaian dengan menambah struktur dinding di rumah mereka dipercayai tanpa kelulusan majlis tempatan. Trend ini turut dilihat semakin berleluasa di daerah Kajang yang melibatkan pangsapuri kos rendah dan sederhana yang sudah berusia. Ini antara rakaman lensa 999 di kawasan pangsapuri sekitar Hulu Langat, Selangor. Bukan hanya sebuah rumah, malah hampir kesemua penghuni kediaman aras bawah melakukan perkara yang sama. Sewaktu pemantauan dilakukan, kami sempat mendekati beberapa individu wanita dipercayai penduduk di kawasan itu. Tapi boleh tambah kan bawah ni. Kita tambahlah. Boleh tambah. Kalau jadi berapa kos aku tambah ni? Kalau tambah ni berapa kos? Ada kita nak buat tambah apalah macam akad dekat atas tu. Akad tak boleh tambah lah. Tambah. Kita orang tambah. Atas tu dekat tangga kita. Rumah kat sini banyak kita ni duit. Macam rumah akad dekat dua. Ngala ke tangga jadi kita pecah. Kena ada minta apa-apa ke? Minta ni nak buat ni ke kita buat je? Kita buat. Kalau sebenarnya kena minta kecil-kecil tapi kita buat je punya tu kan. Kena minta dia orang tapi sini dia orang buat sendiri je. Penyamaran diteruskan apabila kami berjaya mengesan sebuah rumah yang masih berada dalam proses pembinaan. Selalu berapa lama boleh buat? Seminggu, 2 minggu ada? Kalau tergantung orang, saya bawa orang banyak, mungkin bawa 3 siap lah cepat. Saya ingat tak ada surat. Sambung sini boleh. Oh, tak payah surat-surat kebenaran dari apa-apa Ini kalau besar macam ni, berapa kos dia? Ini 21K. Selepas tular isu binaan sambungan rumah yang dibuat di lokasi ini, kini terbongkar satu persatu kegiatan segelintir penduduk yang melakukan pengubahsuaian rumah secara tidak sah. Persoalannya, adakah penambahan itu membabitkan spesifikasi ditetapkan dan sejauh manakah keselamatannya terjamin? Kru 999 bertemu Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kajang, Najmuddin Jemain, bagi menjawab segala persoalan yang dibangkitkan. Kita juga mungkin harus mengakui bahawa terdapat isu seperti penyalahgunaan kuasa di peringkat ahli jawatankuasa di JMB misalnya, Joint Management Body, yang mana mereka telah bertindak melakukan ubahsuaian itu dan menggunakan peraturan-peraturan yang ada dalam JMB punya kuasa untuk orang kata disalahgunakan dan menyebabkan ianya menjadi ikutan. Sewaktu mereka menjadi ahli jawatankuasa, mereka melakukan pengubahsuaian dan cuba untuk meluluskannya sendiri tanpa pengetahuan pihak berkuasa tempatan. Tambah beliau, jika mengubahsuai struktur asal tanpa pelan tertentu, ia dapat menjejaskan keselamatan keseluruhan struktur bangunan terbabit. Beliau turut menegaskan kekurangan bilangan ahli penguatkuasa di MPKJ telah menyukarkan mereka melaksanakan pemantauan kegiatan tersebut secara menyeluruh. Perlu diingat, di bawah setiap perjanjian jual beli telah dinyatakan keluasan petak masing-masing. Jadi keluasan petak ni di luar keluasan yang disebutkan bermakna itu adalah common property ataupun harta bersama. Tak sekiranya semua penduduk memahami
bahawa mereka berkongsi segala-galanya kecuali yang berada dalam unit masing-masing, maka isu ini tidak akan berbangkit dan pihak kita tidak perlu pun mengeluarkan notis dan sebagainya. Dan ini akan membolehkan semua orang hidup dalam suasana yang adil dan saksama bagi semua. Bertindak mengikut aduan, pihak MPKJ menjalankan operasi tampalan notis di rumah yang masih berada dalam pembinaan tersebut. Lebih mengejutkan, pemilik rumah berkenaan turut dipercayai melakukan penyambungan struktur di bahagian belakang. Walaupun penghuni tiada di rumah, tindakan sitaan dan tampalan notis telah dilakukan oleh pihak Majlis Pembandaran Kajang dan saya difahamkan tindakan sitaan ini akan berjalan selama 30 hari. Namun jika pemilik kediaman tidak tampil untuk memberi kerjasama, tindakan susulan akan dikenakan. Pemeriksaan lanjut turut mendapati renovasi di bahagian hadapan rumah tersebut telah menutupi saluran longkang yang boleh menjurus kepada masalah perparitan. Dalam pada itu, pihak MPKJ meneruskan operasi tampalan notis untuk pembukaan struktur di setiap rumah yang dipercayai melakukan pengubahsuaian secara haram. Sebarang kesalahan membabitkan pengubahsuaian rumah, pemilik kediaman boleh dikompaun sebanyak RM12,500 di bawah Seksyen 70 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang wanita dikuatiri lemas selepas dihanyutkan arus ketika cuba melalui jambatan gantung di Kampung Aur, Muazzam Shah, Pahang, Jumaat lalu. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Mangsa Nur Hafizah Zailan 23 tahun dilaporkan lemas selepas hampir 48 jam dihanyutkan arus deras bersama bapa saudaranya. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 3.45 pagi itu dipercayai berpunca apabila mangsa ingin kembali ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal. Tanpa disedari, air deras melimpahi jambatan sebelum roboh lalu menyebabkan mangsa terjatuh ke dalam sungai. Pada lokasi kejadian tempat jatuh, terkena pukulan air yang ketiga. Terus kedua-dua mangsa jatuh ke dalam sungai dipukul ombak yang pertamalah. Waktu dia jatuh ke dalam sungai itu, mula-mula jambatan terjatuh, mangsa masih berada di jambatan. Lepas tu dipukul ombak yang kedua terus hilang. Pakcik dia pula dan melonjak daripada bawah timbul lebih kurang dalam 20 meter daripada jambatan. Susulan itu, 8 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Muazzam Shah bergegas ke lokasi kejadian menggunakan pacuan 4 roda serta sebuah bot untuk operasi mencari dan menyelamat. Saya begitu sedih dan berterima kasih kepada tim SAR yang datang membantu, utamanya pada anggota bomba, polis, Depan dan semua rela dan semua orang kampung. Dengan berharap jasad anak ditemui dengan segera. Usaha mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan meskipun terdapat kekangan cuaca.
Baru-baru ini tular sebuah video berdurasi 56 saat memaparkan aksi perlumbaan haram di lebuhraya bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Perlumbaan yang membabitkan 6 buah kereta di sebuah plaza tol dikira jam 12.30 malam itu mendapat kritikan netizen kerana boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Benda tu tak sepatutnya berlaku kan. Dia tak ada tanggungjawab ke atas diri sendiri dengan pengguna jalan raya yang lain. Sepatutnya kalau benda macam ni, kita ada tempat yang lebih sesuai lah. Dekat lita ke yang benda yang kita boleh berlumba di atas tu. Atas jalan raya ni untuk laluan orang awam, umum. So akan melibatkan nyawa orang lain lah. Kita bercakap dengan dia orang lah. Dan mereka kalau mereka tak layan, ada cara jalan lain kan. Kita report kepada polis apa semua. Saya rasa bagus untuk ada CCTV dekat kawasan jalan raya. Ataupun buat rondaan untuk berkala kan, untuk mengelakkan benda ni berlaku. Saya tahu mereka ni pakar dalam mengubah suai kenderaan mereka. Sepatutnya mereka jangan salah gunakan highway ni sebagai perlumbaan haram. Boleh mempengaruhi orang-orang lain untuk berlumba haram juga. Nanti perlumbaan haram ni adalah benda yang normal dekat Malaysia ni. Sepatutnya ilmu-ilmu yang mereka ada tu mereka patut gunakan dengan sebaiknya. Dia ada hobi ni tak salah sebenarnya, terutama yang suka modi motor dengan kereta ni. Tapi satu je lah, jangan salah gunakan ilmu tu untuk berlumba haram di lebuhraya awam. Sepatutnya mereka perlu cari yang tempat yang sesuai lah untuk berlumba ni. Hasil siasatan pasukan polis IPD Shah Alam berjaya menahan 2 mekanik dipercayai terlibat dalam aksi perlumbaan haram terbabit. Dan kedua-dua suspek berusia 20 dan 29 tahun itu ditahan pada Isnin lalu sekitar jam 11.49 malam dan 2 buah kereta yang digunakan mereka turut dirampas. Siasatan pihak kami mendapati mereka lebih kepada untuk menguji jentera yang telah dibuat ubah suai. Mereka create WhatsApp group secara tertutup, Melayu kenalan masing-masing, dan daripada situ mereka invite untuk mengadakan perlumbaan. Of course, dalam pada statement mereka tak mengaku ada pertaruhan atau wang dan sebagainya. Tapi kita percaya mungkin ada sejumlah jugalah wang ataupun apa-apa pertaruhan melibatkan perlumbaan. Pihak polis sekarang ni dalam usaha untuk mengesan baki, iaitu 5 lagi pemilik motorkar tersebut untuk tampil memberi kerjasama. Pemeriksaan mendapati ke-6 kenderaan terbabit melakukan aksi lumba haram dari Plaza Tol Denai Alam sehingga susur ke Pulau Angsa, kemudiannya berpatah balik secara melawan arus ke Plaza Tol Denai Alam. Selepas pada kejadian, pihak JSPT IPD Shah Alam juga telah membuat pemantauan dan kita juga ada unit MPV selain daripada pihak konsesi pun ada dia punya polis bantuan dia. Dan selepas pada kejadian dapati tak ada apa-apa aktiviti yang berlaku lah. Selepas selang dalam tempoh seminggu ni kita melakukan rondaan, tak ada apa-apa kegiatan perlumbaan di lebuhraya tersebut. Pemantauan ni kita akan jalankan secara berterusan, bukan sekadar dalam seminggu ini, dan jika ada kedapatan maklumat kita akan bertindaklah. Suka untuk saya peringatkan kepada masyarakat di luar sana untuk mematuhi undang-undang dan juga peraturan-peraturan lalu lintas, di samping menghormati pengguna-pengguna jalan raya yang lain, kerana lebuhraya bukan milik kita, lebuhraya dikongsi bersama. Jadi patuhi peraturan-peraturan dan juga hormati pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kesemua suspek yang terlibat disiasat di bawah Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya sehingga mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.